Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indorek TV dan bersama dengan aku lagi ada Akmala Anissa. Nah guys, yang belum tahu Akmala Anissa ini dia punya channel juga, namanya Akmala Anissa Channel. Jadi kalian mesti subscribe dan support juga channelnya Mala supaya lebih berkembang guys. Dia juga akan upload video-video tentang Malaysia guys ya. Jangan lupa. Nah, malah kali ini aku sudah lama nggak reaction Faktau Channel ini. Faktau Channel ini belum 100.000, baru puluhan ribu lah. Video pertama itu aku yang reaction. Video pertamanya dia ini. Faktau Channel. Nah, aku juga kenal sama orangnya. Jadi kita akan lihat video Faktau yang paling baru tanggal 3 September kemarin. Judulnya 10 jenama kereta milik Malaysia yang rakyatnya pun tak tahu. Jenama apa tuh? Jenama tuh merek. Oh. 10 brand gitu. 10 brand mobil punya Malaysia yang rakyatnya nggak tahu gitu maksudnya ya. Aku tahu beberapa sih, kayak Proton itu punya Malaysia, Pro 2 punya Malaysia, mereknya Malaysia. Mungkin diekspor kali ya. Mungkin diekspor dan jarang orang beli mungkin kan, nggak tahu juga mungkin. Ya kita lihat aja deh videonya yang satu ini. Yuk. Indo React. Kurang percaya tak kalau faktor katakan Lamborghini pernah menjadi milik Malaysia? Oh. Nak cakap faktor kaki clear lah tu. Lamborghini? Sabar dulu, biar faktor terangkan. Kalau korang nak tahu, syarikat Lamborghini pernah mengalami kejatuhan bermula dari tahun 1973 disebabkan kemelesetan keuangan dunia dan krisis minyak. Pada masa itu, pengasas Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, telah bertindak menjual syarikatnya dan sejak daripada itu, syarikat ini banyak kali bertukar tangan. Perkara ini berlanjutkan sehinggalah pada tahun 1994 di mana Lamborghini telah dijual kepada syarikat Megatech yang dipegang oleh syarikat Malaysia Michael Setco dan Indonesia V-Power Corporation. Namun apabila berlakunya reformasi Indonesia pada tahun 1998, syarikat Indonesia telah melepaskan kepentingannya di dalam Lamborghini kepada syarikat Malaysia. Namun syarikat Malaysia akhirnya terpaksa menjual Lamborghini kepada Audi pada tahun 1998 disebabkan krisis keuangan Asia yang melanda pada ketika itu. Menarikkan fakta tadi, memandangkan kita pun baru je menyambut hari kemerdekaan yang ke-65. Apa kata kita hidupkan enjin kereta dan mulakan konvoi merdeka bersama Faktau di dalam. Tengok sebelah. Ini Mayfi ya. Ni kalau Oh my God, ngalahin Lamborghini. 10 jenama kereta yang korang tak tahu pun dimiliki oleh rakyat Malaysia. Sebelum tu jangan lupa Tapi aku juga baru tahu Lamborghini itu pernah dimiliki Indonesia Malaysia gitu ya. Pindah tangan. Iya, keren juga ya. subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. 10. Bufori. Bufori. Faktau yakin mesti ramai di antara korang dah tahu tentang jenama Rolls Royce yang sangat terkenal dengan pengeluaran Mobilnya Raffi Ahmad nih. Oh iya. Rolls Royce. kereta mewah dengan Mahal reka bentuk bang. klasikan. Namun macam mana kalau Faktau katakan yang di Malaysia juga terdapat satu syarikat yang mengeluarkan kereta mewah klasik seolah Rolls Royce. Bufori merupakan jenama kereta buatan tangan atau handmade yang diilhamkan oleh Coupe America tahun 1930-an. Syarikat ini dimiliki oleh 3 beradik yang berasal daripada Lebanon dan menetap di Australia, iaitu Anthony, George dan Gary Corey. Kan dari Australia. Kenapa Faktau cakap dari Malaysia pula? Ini kerana pada tahun 1988, kesemua operasi pembuatan dan jualan yang dijalankan di Australia telah dipindahkan sepenuhnya ke Malaysia atas nama Bufori Motor and Sedan Berhad yang terletak di Kepong, Kuala Lumpur. Kalau korang nak tahu, Bufori membawa maksud Be beautiful, you unique, and fantastic, O original, R romantic, dan I irresistible. Sesuai dengan kecantikan dan keunikan kereta ini yang diperbuat daripada carbon fiber dan Kevlar buatan tangan dengan harga bermula serendah 1.4 juta ringgit. 1,4 juta. 7M. Buatan Harga tangan dia ya? je boleh Keren dinikmati facelift 2022 1.3 G auto lebih kurang 30 biji. 9. Tapi aku baru tahu itu Bufori mereknya. Belum pernah aku dengar. Baru sekali ini aku dengar Bufori.
Proton. Proton tahu. Ha, Punya yang ini mesti Malaysia. korang semua kenalkan. Punya terkenal Proton ini sehingga kan banyak kereta yang dihasilkannya terkenal bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara. Siapa sangka jenama Nasional Malaysia ini pada awalnya ditubuhkan sebagai pengeluar produk Mitsubishi Motors NMC mula mengeluarkan kereta sehingga mengangkat Malaysia sebagai negara ke-11 di dunia yang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan kereta sendiri. Di dalam industri penghasilan automotif, penggunaan reka bentuk kereta jenama lain adalah sesuatu perkara yang biasa dan normal kerana ini boleh mengurangkan kos pengeluaran dari segi pembuatan acuan ataupun mold. Sebagai contoh, Proton Villa yang diperkenalkan pada tahun 1993 ini berfungsi dan diubah suai Wira. dari platform CB2A, CB4A, CD9A Oh, iya. dengan Mitsubishi Lancer. Kamu pernah lihat Mitsubishi Lancer? Nah, mirip Proton Wira. Jadi banyak di Malaysia tuh yang misalnya mobil kita di Indonesia tuh kayak Ayla gitu. Ayla, apa Agya di sana jadi Axia. Mereknya aja Mereknya beda, namanya diubah namanya. Cuma modelnya sama gitu. Sekarang Pro 2 itu banyak seri Daihatsu. Kalau di Indonesia Daihatsu, di sana Pro 2. Mobilku tuh juga ada di Malaysia namanya Arus. Di sini Terios gitu. Padahal sama. Padahal sama, persis banget. Kini pasaran Proton telah pun terkenal di lebih daripada 15 buah negara dengan pasaran ekspor terbesarnya di United Kingdom. 8. Inocom. Inocom. Bila korang nampak jenama ini, Bapak mesti juga korang umat. terbayangkan Asal dulu banget kan? ya. Ini kerana jenama ini sangat terkenal dengan penghasilan lori. Tapi Oh. jangan terkejut, banyak jenama Lori itu truk. Oh. Kalau di Malaysia namanya lori. jenama kereta di Malaysia yang selama ini disangkakan jenama dari luar negara sebenarnya adalah jenama Inocom. Inocom. Contohnya macam kereta Inocom i10, Inocom Santa FE, Inocom Atos Prima, Inocom Jets dan juga Inocom Matrix. Ini kan, nih bentar ya. Kayak Karimun ya sih. Ini ya Karimun. Karimun. Gates ini juga ada. Dari luar negara sebenarnya adalah jenama Inocom. Contohnya macam kereta Inocom i10, Inocom Santa Nah FE, ini Santa FE ini Hyundai. Inocom Atos Prima, Inocom Jets dan juga Inocom Matrix. Tapi ramai yang menyangkakan jenama kereta ini adalah daripada Hyundai. Iya. Padahal dah terang-terang dekat logo tu letak logo Inocom. Anak syarikat Sandabi Motors yang berpangkalan di Kulim Kedah ini merupakan sebuah syarikat pemasangan kontrak berlesen untuk kenderaan Hyundai, BMW dan Mazda di Malaysia. Pelancaran produk pertamanya adalah Inocom Permas yang dilancarkan pada tahun 1998. Jadi di sana ngerakitnya punya lisensi untuk merakit mobil-mobil Hyundai. Jadi namanya diganti Inocom. yang mengambil reka bentuk berasaskan Renault Traffic generasi pertama, manakala produk keduanya pula adalah Inocom Lori Mas yang diambil reka bentuknya berasaskan Hyundai Porter. 7. Tak tahu apa tu. NASA. Naza. Kalau korang nak tahu, syarikat NASA merupakan satu-satunya syarikat kereta di dalam list video kali ini yang terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan daripada automobil, permotoran, perhotelan sehinggalah kepada pendidikan. NASA merupakan sebuah syarikat konglomerat atau multi-industries yang ditubuhkan pada tahun 1975 NASA. oleh Allahyarham Tan Sri SM Nasimuddin di bawah nama kumpulan Syarikat NASA. Sama seperti syarikat kereta yang lain, NASA juga banyak menghasilkan kereta yang dijenamakan semula dan diubah suai daripada jenama luar negara. Contohnya seperti Kia Carnival sebagai Nazaria, Kia Carens sebagai Nazar Dari Citra Kia. dan Kia Picanto sebagai Nazar Surya untuk pasaran Malaysia. Malah NASA juga pada tahun 2006 pernah mengeluarkan kereta Nazar Sutra yang berasaskan reka bentuk Hafiz Lobo dan Nazar 206 Bestari yang berasaskan daripada reka bentuk Peugeot 206. Punyalah Oh, besar iya. syarikat NASA ini sehinggakan mereka memegang franchise untuk jenama-jenama yang besar. Dikatakan kini syarikat milik keluarga ini mempunyai aset semasa bernilai 1.3 bilion ringgit. Set. Asetnya. 6. Pro 2. Nah ini Pro Pernah 2. tak korang terfikir Daihatsu. dari mana sebenarnya nama Proton dan Pro 2 terhasil? Kalau korang nak tahu, nama Proton
diambil sebagai nama Perusahaan Automobil Nasional Sedia Berhad, manakala Pro 2 pula diambil daripada singkatan Perusahaan Automobil Kedua Sedia Berhad. Sesuai dengan namanya, Pro 2 merupakan syarikat pengeluar kereta nasional kedua selepas Proton. Syarikat yang ditubuhkan pada Yang pertama Proton, yang kedua Pro 2. Jadi Pro 2. Jadi iya baru tahu juga aku tuh. 1993 yang terletak di Serendah Selangor ini merupakan syarikat yang dimiliki oleh UMW Corporation Sedia Berhad, iaitu antara syarikat perindustrian terbesar di Malaysia. Pro 2 banyak menggunakan reka bentuk daripada Daihatsu dalam penghasilan keretanya. Ini kerana Daihatsu mempunyai pegangan sebanyak 20% dalam Pro 2 ketika pelancarannya. Sebab itulah kalau Punya saham 20% di Pro 2. Pantesan Daihatsu, seri-seri tipe-tipe mobil Daihatsu masuk Malaysia beda nama. korang tengok, kereta pertama Pro 2 iaitu kereta kancil diambil reka bentuknya daripada Daihatsu Mira. 5. 5. Caterham. Apa lagi? Caterham merupakan sebuah syarikat pengeluar kereta trek lumba yang ditubuhkan di Caterham, England pada tahun 1973. Namun pada tahun 2011, tim Lotus yang diketuai oleh Tony Fernandez bersama rakan perniagaannya iaitu Datuk Kamarudin Meranun dan SM Nasaruddin, CEO NASA, telah berkembangkan bidang di Malaysia apabila telah berjaya membeli dan mengambil alih Caterham Group. Lotus kemudian telah dinamakan semula sebagai Caterham F1 berikutan pembelian tersebut, di mana banyak pertandingan perlombaan kereta F1 di dunia telah disertai syarikat ini. Namun apa yang menyedihkan, pada tahun 2021, Tony Fernandez sekali lagi mengejutkan media Malaysia apabila mengumumkan telah menjual Caterham kepada VT Holdings, iaitu sebuah syarikat automotif yang berpangkalan di Jepun. Walaupun syarikat ini kini tidak lagi dimiliki oleh Malaysia, namun faktor masukan juga kerana impaknya di dalam dunia pemotoran dan automotif Malaysia. Gede loh. Lotus. 4. Isna Vernia. Korang mesti tahu jenama-jenama Nama-namanya aneh-aneh, aku Iya. belum pernah dengar aku. besar yang banyak menghasilkan supercar terkenal seperti Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, Aston Martin, McLaren, Pagani, Bugatti dan banyak lagi. Tapi korang tahu tak, suatu ketika dahulu Malaysia juga pernah hampir mengeluarkan supercar sendiri. Hampir. Terkejut kan? Pada tahun 2005, hasil daripada lakaran seorang anak tempatan bernama Ismail Naziadin, sebuah prototipe supercar pertama Malaysia yang diberi nama Isna Vernia, telah berjaya keren. dihasilkan di bawah Isna Sport Sedia Berhad. Isna Sport juga pada masa itu merancang untuk mempamerkan kereta ini di Geneva Motor Show 2006 dan mahu mengambil bahagian dalam perlombaan Le Mans Keren. 24 Hours Endurance. Le Mans. Le Mans. Le Mans. Mans. Le Mans. Apa sih? Dan mahu mengambil Salah dia tadi bahagian Le Mans katanya tadi itu. Le Mans dalam harusnya. perlombaan Le Mans 24 Hours Endurance. Walaupun masih di dalam fasa prototipe, kereta yang hanya akan dibina sebanyak 150 unit ini telah pun mendapat tempahan sebanyak 20 unit. Namun apa yang menyedihkan, Ismail Naziadin yang bertanggungjawab dalam mengetuai projek ini bagaimanapun telah meninggal dunia sebelum sempat projek itu dijalankan. Perkara ini telah mengakibatkan projek ini juga tertangguh begitu sahaja. Oh, sayang. 3. Padahal keren itu tadi. TD Cars. TD Sama Cars. juga seperti Bukhari, TD Cars merupakan sebuah syarikat yang menghasilkan kereta-kereta klasik yang pernah wujud di Malaysia di bawah nama TD Cars Malaysia Pte Limited. Kebanyakan kereta-kereta yang dihasilkan syarikat ini adalah dari jenis roadster, iaitu tidak berbumbung dan mempunyai 2 tempat duduk. Dan antara kereta yang paling terkenal dan dihasilkan syarikat ini adalah TD2000. Sebenarnya reka bentuk TD2000 dilahirkan pada tahun 1986. Sekarang mobil di kayak gini Australia. mahal banget. Hasil daripada idea Ross Marshall, iaitu seorang usahawan dan peniaga kereta di Sydney. Dipendekkan cerita, projek ini telah gagal disebabkan Marshall menghadapi masalah kewangan menyebabkan projek ini tergendala. Sehinggalah pada tahun 1998, beberapa orang ahli perniagaan dari Malaysia telah bertindak membeli hak intelek untuk TD2000
dan kereta ini mula dibina di sebuah kilang yang terletak di Glen Mary, Selangor. Namun kereta ini tidak mendapat sambutan kerana cita rasa rakyat Malaysia yang tidak menggemari bentuk kereta klasik dan rekaan punggungnya yang boleh berlipat dikatakan tidak sesuai dengan cuaca di Malaysia. Yelah, kalau balik-balik hujan je, penat juga nak buka-tutup bumbung. Pasaran kereta ini lebih tertumpu kepada luar negara seperti di United Kingdom, Jepun, Singapura, Thailand, Taiwan, New Zealand dan Australia. Namun sehingga kini, tiada sebarang berita mengenai syarikat ini dan kereta TD2000 terus menjadi peninggalan sejarah Malaysia. Keren padahal 2. bentuknya. Poem. Percaya tak kurang Puisi. kalau Fak tahu katakan sebelum wujudnya syarikat kereta Tesla pada tahun 2003, Malaysia juga telah cuba membangunkan perusahaan kenderaan elektrik. Perusahaan Automobil Elektrik Malaysia Sdn Bhd atau POWEM merupakan sebuah syarikat hasil kerjasama antara Tenaga Nasional dan Crescent Nash Research yang ditubuhkan pada 1996, di mana syarikat ini bertujuan membina kereta elektrik bersaiz kecil. Kereta pertama yang pernah dikeluarkan oleh POWEM adalah Hilux Surya yang juga merupakan kereta elektrik Kayak pertama bajai. Malaysia pada Disember 1997. Menjelang tahun 2000 dilaporkan POWEM telah bentuknya menjual kayak lebih bajai. 7,000 kenderaan elektrik di dalam Dia pakai dan luar baterai. negara. Malah kereta ini juga telah digunakan sebagai pengangkutan rasmi semasa Sukan Commonwealth 1998 dan Sukan Olimpik musim panas tahun 2000. Walaupun penjualan kereta ini agak memberangsangkan atas sebab-sebab yang tidak jelas, POWEM mula jatuh dan dilupakan menjelang pertengahan tahun 2000. Mobil-mobil Satu. gitu sih. EV Innovation. EV. Ini juga merupakan salah satu syarikat Malaysia yang diwujudkan dalam usaha mempelopori dan membangunkan industri penghasilan kereta elektrik setelah projek POWEM. Syarikat ini mula Tapi diasaskan memang banyak pada orang-orang yang bikin mobil-mobil elektrik itu, cuma yang terkenal dikit gitu ya. Cuma Tesla aja yang naik namanya. tahun 2019 dengan projek pertamanya iaitu MyCar dengan MyCar. kerjasama Institut Automotif, Robotik dan IoT MARI, di mana MyCar membuat penampilan pertamanya di pameran sains kejuruteraan Kuala Lumpur pada November 2019. Apa yang lebih menarik, projek ini bukanlah dibina semula berdasarkan blueprint kereta elektrik sedia ada, tetapi 100% dibina, direka, diselidik dan dibangunkan oleh jurutera Malaysia sendiri. Bagaimanapun dilaporkan projek ini terkendala sementara disebabkan pandemik yang melanda dunia. Bangga betul rasanya kan? Mungkinkah suatu hari nanti Malaysia juga mampu menghasilkan kereta elektrik sendiri setanding Tesla? Itu sajalah untuk video kali ini. Ada lagi ke jenama kereta Malaysia yang Fak tak terlepas pandang? Boleh komen di bawah. Indo React. Itu tadi ya jenama-jenama atau nama-nama mobil-mobil kereta-kereta yang aku juga baru pertama kali ini dengar. Cuman 2 yang pernah dengar, Proton, Pro 2. Yang lainnya belum pernah aku dengar. Tapi memang setahu aku merek-merek misal Daihatsu masuk ke Malaysia memang diganti namanya. Tapi aku baru tahu kalau yang lain-lainnya juga banyak yang diganti gitu nama-namanya. Yang paling akhir tadi keren ya. Yang listrik tuh. Listrik tadi. Kalau jadi itu bisa jadi saingannya Tesla itu. Keren. Karena banyak yang bikin mobil elektrik cuman nggak terkenal gitu. Yang terkenal cuman Tesla. Jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe channelnya Akmala Anissa, support juga channelnya Akmala Anissa. Di situ dia akan upload video yang berhubungan tentang Malaysia ya Mala ya. Yap. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.